بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم ابتع علينا بفتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat kita Haji Azmi dia bertanya di WhatsApp saya. Dia kata bahawasanya dalam kitab Sahih Al-Bukhari ada satu hadis yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, meninggalkan solat akan menghapuskan segala amalnya. Lalu ditambah di bawah tu meninggalkan solat asar, adakah terhapus pada keseluruhan ataupun yang tertentu saja? Apakah yang dimaksudkan dengan hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, memang hadis ini memang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan beberapa kitab hadis yang lain, seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah Buraidah radhiyallahu anhu, di mana satu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man taraka salat al-'asr faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan solat asar maka gugurlah amalnya. Satu lafaz yang lain muta'ammidan, sengaja tinggal. Cuma yang perlu kita fahami, habita amaluhu, habis gugur segala amal. Saya jawab secara ringkas dulu kepada Haji Azmi. Ulama khilaf dalam hal ini, tetapi hendaklah kita ketahui tidaklah sampai meninggalkan solat asar itu jadi kafir. Kalau dia tak ingkar solat, dia tahu solat wajib, tapi kalau dia ingkar, kafir dia. Dan bukan solat asar saja, semua jenis solat, zuhur ke maghrib ke. Yang kedua berkaitan aqaid, akidah, yakni iman Islam. Jadi amal imannya itu gugur ke kalau tinggal solat? Amal iman ni apa? Yang berkaitan dengan keimanan. Sebab apabila kita beriman, kat situ ada pahala. Beriman kepada kitab, beriman kepada para nabi, beriman kepada malaikat, beriman kepada qada dan qadar. Walaupun kita buat salah, tapi kita beriman kepada qada dan qadar. Walaupun kita buat salah, kita tahu Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala-galanya. Jadi kalau sekiranya dia meninggalkan solat asar, ini pahala-pahala iman yang ni gugur juga. Di ulama-ulama kita khilaf dalam memahami pada hadis Rasulullah, faqad habita amaluhu, maka gugurlah akan amal-amalnya. Walaupun begitu, yang perlu kita ketahui di sudut fatwa-fatwa ulama kita, seperti mana yang disebut oleh baginda Rasulullah dalam hadis yang lain, barang siapa yang sengaja meninggalkan solat, kafirlah dia. Nabi tak sebut pun solat asar, tapi kata ulama, hadis Rasulullah ini yang dimaksudkan adalah mengkritik, menghina. Itu maksudnya. Barang siapa meninggalkan solat, maksudnya dengan tambahan dia mengkritiknya, menghinanya, dia tak suka, maka kafirlah dia. Jadi kekafiran ini disebabkan kritikan, kehinaan
ataupun dia menghina solat itu sendiri. Kalau sekiranya dia tidak sampai menghina, dia tahu solat itu wajib. Kalau dia tidak tunaikan, dia yang salah, dia menanggung dosa. Tetapi dia tidak pernah mengkritik kewajipan itu. Dia tidak pernah kata tak puas hati tentang perintah solat kepada kita. Jadi dia tak jatuh kafir. Walaupun begitu, ada di antara ulama kita memahami akan hadis itu secara zahir. Seperti mana dalam riwayat beberapa pendapat di kalangan ulama-ulama dalam mazhab Hambali. Barang siapa yang meninggalkan solat secara sengaja walaupun tak mengkritiknya, boleh menyebabkan dia jatuh kafir. Tetapi di sini kekafiran adakah kafir mutlak ataupun tidak? Kafir mutlak maksudnya seperti mana orang kafir yang kita faham, dia bukan sebab Allah, dia syirik kepada Allah. Gitu. Sebagian ulama menyatakan bahawa ini menunjukkan kekafiran ada beberapa peringkat. Ada kekafiran yang disifati kafir mutlak. Mutlak ni maksudnya memang kafir yang syirik kepada Allah. Yang kedua, kafir yang dimaksudkan menggugurkan semua amalan-amalan soleh tetapi tidak membatalkan syahadah. Jadi bahasa kafir tu menggugurkan semua amal ibadahnya, dan oleh kerana itulah faqad habita amaluhu, barang siapa yang tinggal solat asar. Ada juga ulama menakwilkan hadis itu dengan maksud semua amalan soleh digugur. Difahami begitu. Tetapi dia sudah akidahnya tak gugur, dia ada iman. Sebab Allah Tuhan dia, Nabi Muhammad Rasul, dia beriman dengan Quran, tak pernah kritik, tak pernah hina pun. Sebagian lagi kata ulama-ulama yang dimaksudkan faqad habita amaluhu, yakni segala amal-amalnya yang terlibat dengan hal ihwal duniawinya tidak mendapat barakah, tidak mendapat apa-apa ganjaran. Sedangkan amalan dunia pun boleh menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala beri pahala kat kita. Oleh kerana itu ulama-ulama hadis memahami akan hadis ini bukan cara dengan ambil pada setiap lafaz lalu disyarahkan lafaz tu. Tetapi kata Imam Ibn Hajar Asqalani, hadis ini diambil dengan makna takwil, majaz, maknanya satu kiasan. Disebut sebagai satu kiasan. Satu kiasan ini disebut sebagai majaz. Majaz ni menunjukkan bahawasanya satu kiasan lah. Kiasan ini dia tidak jatuh pada faqad habita amaluhu, yakni seluruh amalnya gugur, pada zero. Sebagian lagi ulama menyatakan kalau difahami di hadis ini secara takwil juga boleh menunjukkan bahawasanya segala amal yang berlaku pada hari tersebut gugur kalau dia tinggal solat. Contoh, dia solat subuh, lepas tu dia amal. Pada solat subuh tu ada, lepas tu dia beramal dengan amalan yang lain. Zuhur dia solat, sampai asar dia sengaja tinggal, lalu amalan dia daripada subuh, zuhur tadi Allah tak terima, Allah batalkan. Jadi maksud habita ini batal pahala dia. Juga ditakwilkan oleh ulama makna hadis itu dengan makna begitu. Kalau ikut pada makna yang pertama, gugur semua sekali. Kita dah amal puluhan tahun, kalau tinggal solat asar, semua amalan puluhan tahun semua gugur. Begitu. Ada ulama nakwilkan faqad habita amaluhu, bukan menunjukkan keseluruhan amal, tetapi apa yang dikehendaki oleh Allah nak amalkan amalan yang mana sebab dia tinggal solat asar. Jadi dilihat meninggalkan solat asar menggugurkan amalan soleh disebabkan meninggalkan solat itu dosanya besar. Gitu. Jadi difahami barang siapa yang melakukan dosa besar tadi, maksudnya meninggalkan solat, maka amalan solehnya gugur. Kecuali kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara dia kembali mengqadahkan solatnya itu, semoga Allah pun terima dan Allah Subhanahu Wa Taala tak gugurkan amal. Walaupun begitu, ada ulama kita menyatakan ditambah dengan lafaz muta'ammidan, sengaja. Maksud sengaja di sini seperti mana seseorang lebih melebihkan dunianya
tapi tidak mengingkari kewajipan solat, cuma dia melalaikannya sehingga dia solat bukan pada waktunya. Dia solat asar tapi dia masuk maghrib, maka menunjukkan dia meninggalkan solat asar pada waktunya. Pun takwilan hadis tu masuk juga. Lalu apa maksudnya di sini? Pahala solat asarnya tidak ada, walaupun dia telah menggantikan solat asar. Disebabkan kalau ada, gugur juga pahala. Disebabkan dia sengaja solat bukan pada waktu, tapi dia tidak meninggalkan solat asar, cuma dia meninggalkan untuk melaksanakannya dalam waktu itu. Lalu gugurnya pahala yang ada kaitan dengan amal-amal yang melibatkan sampai kepada solat asar dia. Sebagian lagi ulama menakwilkan setiap solat ada hubungan dengan amal-amal yang tidak terkait dengan solat. Amal-amal yang kita amalkan, sedekah ke, belajar ilmu ke, baca Quran, dia ada kaitan amalan itu membawa kepada amal-amal dalam solat. Seperti mana contoh kita zikrullah, subhanallah, subhanallah. Bahkan dalam solat pun ada tasbih juga. Allahu Akbar dalam solat pun ada juga takbir. Ada hubungan maksudnya. Tetapi apabila dia meninggalkan akan solat asar, maka meninggalkan pahala-pahala yang berhubung kait dengan solat ni juga. Banyak takwilan sebenarnya yang ditakwilkan oleh ulama-ulama kita berkaitan dengan hadis ini. Walaupun begitu, kita tidak berpegang, kita tidak bersependapat dengan mazhabnya Mu'tazilah. Mu'tazilah guna hadis ini, barang siapa saja buat dosa besar, dia kafir dan dia akan kekal masuk neraka selama-lamanya. Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan, barang siapa yang meninggalkan kewajipan, maka dia menanggung dosa besar, cuma dia tidak jatuh kafir selagi mana dia tidak mengkritik, menghina ataupun menolak kewajipan itu. Maknanya dia menafikan kewajipan solat 5 kali sehari semalam. Dia kata mana ada, itu pasal aku tak solat. Tidak ada dalil yang kuat menyatakan Allah perintah kita solat 5 kali. Mana ada. Dia nak dalil Quran pakai kepala otak dia. Sebab dia kata aku dah baca Quran banyak kali khatam dah, aku tak jumpa wahai orang beriman solatlah 5 kali sehari semalam. Dia nak ayat tu. Lalu kita menjawab, bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda bahawasanya solat yang difardukan oleh Allah kepada kita khamsatun salawatun, 5 kali solat, an-nahari wal laylah, siang dan juga malam. Dia kata hadis Rasulullah bukan kuat, yang kuatnya Quran, yang muktamad Quran. Kita tak menafikan yang muktamadnya Quran, akan tetapi yang bagi tahu tentang maksud Quran hadis Rasulullah juga. Jadi orang ini bukan Islam lagi kalau sekiranya begitu kaedah dia belajar agama. Tak Islam dah. Kalau macam tu memang tak Islam dah. Tapi kalau dia jahil, dia bodoh, tak Islam juga dengan kebodohan dia. Itu. Ada soalan juga ditanyakan, mengapa Rasulullah hanya sebut solat asar? Mengapa Rasulullah sebut solat asar? Lalu ada juga ulama-ulama kita menakwilkan, takwil ni maksudnya memberi penjelasan atas hadis itu dengan jalan akal, ijtihad. Itu maksud takwilnya. Dia kadang-kadang bukan di sudut bahasa. Rasulullah menyebut dia ambil kaedah satu persatu bahasa tu. Kadang-kadang takwil dia tak bukan begitu. Dia ambil hadis itu boleh difahami lalu diijtihadkan cara bagaimana. Nak ijtihad cara bagaimana? Sebab Rasulullah SAW menyebut barang siapa meninggalkan solat fardu asar, Nabi tak solat, tak sebut pun solat yang lain. Maknanya kalau tinggal solat subuh, solat zuhur, menunjukkan amalan tak gugur lah. Hanya tinggal solat asar, gugur amalan. Difahami secara logik gitu. Tapi kata ulama-ulama kita, Rasulullah SAW bila dia sebut satu-satu perkara hati, dia kena balik dengan apa yang berlaku pada zaman sahabat Rasul. Apa maksudnya di sini? Cukup Nabi kata asar meliputi semua solat.
Sebab Nabi SAW apabila dia bagi tahu kepada para sahabat, kefahaman sahabat sangat-sangat tinggi kefahaman mereka. Selain daripada itu, kata ulama, ada dua takwilan. Yang pertama, kemungkinan pada zaman Rasulullah dan mula di antara para sahabat melalaikan, melengahkan solat fardu asar. Bukan mereka meninggalkannya, melengah-lengahkan. Ini maknanya sampai pada batasan waktu yang terakhir. Dikhawatirkan nanti nak solat asar dah masuk maghrib. Ini muta'ammidan ataupun tidak? Maka sebagai ulama kata boleh kata muta'ammidan, sebab dia sengaja nak pilih melewat-lewatkan waktu solat. Sebagai ulama menakwilkan begitu. Ada juga ulama menakwilkan bahawasanya yang dimaksudkan hadis tadi juga, apa yang saya ingat, yakni seseorang yang meninggalkan solat dalam keadaan yang mana dia benar-benar dihukum telah meninggalkan solat. Disebabkan ada juga ulama-ulama kita berfatwa, ada waktu darurah, ada waktu uzur yang menyebabkan dia tinggal solat. Seperti mana contoh, seorang budak dia akhir balik hujung asar. Bila dia akhir balik, dia wajib mandi. Dia wajib mandi akhir balik kan. Yang pertama, akhir balik yang pertama dia wajib mandi. Cuma bila dia duduk sibuk pergi mandi, asar pun habis. Jadi budak ni dosa besar atau tidak sebab tinggal solat asar? Kata ulama tidak berdosa, sebab dia darurah dan juga waktu darurah, makna dalam keadaan dia begitu. Kalau dia nak solat asar boleh, tapi tak sah, maka hukumnya berdosa. Solat dalam keadaan berhadapan besar. Sebab bila akhir balik, kewajipan baginya adalah mandi wajib dulu. Satu. Yang kedua adalah waktu darurah dan uzur bagi wanita yang haid. Apa maksudnya di sini? Dia kena tunggu. Nak sama ada haid dia dah selesai, dia dah suci ke belum. Zuhur tadi dia tengok macam ada lagi sikit. Lepas tu dah masuk asar. Tunggu dulu. Mana tahu keluar lagi. Sambil tengok, waktu pun habis. Bukan, waktu dah sampai hujung. Tengok, oh dia yakin dah suci dah. Kena pergi mandi besar, mandi hadas. Bila dia pergi mandi, habis dia mandi, tengok asar pun habis. Lalu kata ulama, ini darurah, tidak ngapu. Waktu darurah yang lain adalah waktu tu dalam keadaan taufan, puting beliung, kebakaran, banjir. Waktu tu dia tahu dah masuk daripada tadi lagi, tapi dia menguruskan ini, dia menguruskan itu, dia nak selamatkan diri dia. Dia tak tahu nak buat apa. Apa lagi kalau sekiranya kes terbakar, kes puting beliung, taufan. Dia nak selamatkan itu, dia nak selamatkan ini, sampai hujung waktu. Hujung waktu maksudnya adalah dia dah keadaan aman. Dia pun pergi cari air nak wuduk, waktu maghrib pun masuk. Lalu ulama kata dia tak termasuk muta'ammidan. Jadi ini yang perlu ditakwil. Bila dimasuk ke ilmu-ilmu gini, takwilan ni, ini menunjukkan bahawasanya hadis barang siapa yang meninggalkan solat asar dengan sengaja, faqad habita amaluhu, perlu ditakwilkannya. Sebab ada maksud-maksud yang lain. Seperti mana contoh, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu puasa. Difahami secara logik, siapa yang Islam beriman dia kena wajib puasa. Hanya soalannya, seorang anak yang belum akhir balik di Islam, dia beriman, tapi dia tak puasa, dia berdosa ke tidak? Jawapannya tak. Jadi ayat Quran tu perlu ditafsir. Maksudnya adalah orang yang telah akhir balik, orang yang berakal, orang yang tidak gila, wajib dia puasa. Sama ada dia dapat makan ke tak dapat makan ke, dapat sahur tak dapat sahur ke, ataupun dia dapat buka puasa ke, tak ada makanan. Nak buka puasa tak ada makanan.
tetap juga dia kena puasa. Kecuali memang dia dah tak boleh puasa dan kadang keuzurannya ataupun darurah tadi, dia sakit. Jadi begitu juga hadis ini jangan difahami dengan jalan barang siapa meninggalkan solat asar dengan sengaja habis amalannya. Tapi kata ulama difahami bahawasanya ada amal yang gugur tetapi bukan semua. Sebagai ulama menyatakan bahawasanya hal ini kembali atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa yang gugur kalau sengaja kita meninggalkan fardu solat asar? Sebagai ulama hanya menakwilkan waktu itu. Apa maksudnya? Maksud waktu asar kita pun zikir, kita buat amalan yang baik, kita belum solat asar lagi, ataupun kita buat sesuatu yang harus, belum solat asar lagi, lalu ada amal-amal yang kita buat dalam waktu solat asar itu ada pahalanya, lalu kita pun tak solat asar waktu tu, maka segala amal pahala kebaikan pada waktu itu Allah tak beri. Kalau ada pun digugur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana rugi seluruh waktu asar tadi dia tak beramal, dia tak dapat pahala. Pun ditakwilkan hadis tu begitu. Ditakwilkan hadis itu begitu. Lalu kata ulama-ulama kita, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut satu waktu, meliputi waktu yang lain juga, meliputi waktu yang lain. Maksudnya apa di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun menyebut hanya solat asar, Nabi tak sebut waktu solat yang lain. Di sudut hukum dibawa dengan qiyas. Maknanya barang siapa tinggal solat subuh, tinggal solat asar, apa gugur amal-amal dia. Tetapi takwilan yang agak baik sebenarnya kata ulama-ulama kita, takwilannya adalah kalau difahami hadis ini dengan lebih detail, dikaitkan dengan ayat Quran, dikaitkan dengan hadis-hadis yang lain, tidak mustahil ada ulama menyatakan takwilan hadis ini adalah menggugurkan seluruh amal-amal dia. Maksudnya disebabkan dia meninggalkan solat fardu asar, maka zero dah, dia dah tak ada apa dah. Maka di sini membawa diri dia untuk berubah, bertaubat agar dia pun jangan tinggal. Selain daripada itu kata ulama-ulama kita, hadis ini ditakwilkan dengan maksud ancaman. Maksudnya adalah kalau kamu tinggal solat asar, kamu hidup 20 tahun dengan amal-amal, tak ada pahala buat kamu. Dia mengancam. Bahkan bila dah tak ada pahala, bagaimana keadaan kamu di akhirat? Kamu dibangkitkan, Allah Subhanahu wa taala nak beri pahala, kamu baca Quran, pahala solat sunat, sekarang dah gugur semuanya, lalu bagaimana kamu nak masuk syurga? Dan tinggal solat itu adalah hukumnya dosa besar dalam Islam. Lalu apa maksudnya? Ancaman. Satu. Yang kedua, tentang yang solat asar tadi juga, sebagai ulama menyatakan bahawasanya pada zaman Rasulullah didapati para sahabat tidak melengah-lengah ataupun sengaja tinggal solat asar. Tidak ada. Apa maksudnya di sini? Walaupun mereka solat di hujung waktu, di akhir-akhir waktu, tapi mereka tidak meninggalkannya. Kata para sahabat antaranya Buraidah tu sendiri. Disebabkan ceritanya adalah Rasulullah sebut hadis ni tak kala mana Buraidah, dia dengan orang-orang dia, Buraidah ni sahabat Nabi, dia tengok orang-orang menguruskan itu, menyibukkan diri dengan ini, lalu melewat-lewatkan solat. Bahkan khawatir mereka tidak fikir tentang solat asar yang belum mereka buat. Lalu kata Buraidah, segerakan solat asar, jangan melewat-lewatkannya. Dikhawatirkan nanti kamu apabila melewat-lewatkannya, kamu takbir dah masuk waktu maghrib dah. Lalu sahabat ini mengingatkan, kerana aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan solat asar dengan sengaja, maka faqad habita amalu, habis gugur semua amal dia. Jadi mengancam bagi orang yang sengaja melewat-lewatkan tadi.
Akan tetapi hakikatnya kata ulama-ulama, dia pun solat di hujung waktu, dia pun solat masuk maghrib dah pun, tetapi kedudukan amal orang itu pahalanya kembali atas rahmat Allah. Ada juga ulama menakwilkan begitu. Lalu hadir Rasulullah ini maksudnya apa? Ancaman, jangan tinggal. Dan dalam ini difahami bahawasanya faqad habita amaluhu, habita, gugur, batal semua pahala-pahala dia. Maka adakah apabila telah gugurnya semua fahabita amaluhu, makna semua amalannya, maka gugur juga ke amalan dosa dia? Kat situ ada pertanyaan, sebab Nabi kata semua amal dia gugur, makna pahala dosa tu gugur. Lalu kata ulama, tentunya tidak. Takkanlah meninggalkan solat gugurnya dosa. Luar biasa kita dengar kalau sekiranya kita tinggal puasa Ramadan. Kenapa kau tinggal puasa, man? Aku tinggal lah sebab dosa aku banyak. Bila aku tinggal puasa, dosa tu gugur. Begitu. Jadi tidak difahami dengan begitu. Lalu kata ulama, ini maksus, pengkhususan bagi amalan yang baik. Tetapi gugur amalan yang mana? Wallahu a'lam. Mungkin amal-amal pahala-pahala amalan kecil, ataupun mungkin dikaitkan dengan pahala-pahala amalan yang besar. Sebahagian ulama mengkaitkan dengan contoh. Contoh tu begini, seseorang itu mudah, contoh mudah adalah solat sunat. Sebelum dia nak solat asar, waktu asar dah masuk, dia boleh solat hajat, dia boleh solat taubat, dia boleh solat istikharah, dia solat rawatib. Puasa dah masuk. Lepas tu tak tahu apa masalahnya, dia pergi buatlah satu urusan. Lalu orang pun tanya, kenapa tak solat asar? Tak apa, nanti aku solat lah. Tadi dah banyak solat kan? Dia nanti aku solat lah, kata. Nanti dah hujung waktu. Lalu akhirnya dia solat, baru nak takbir, Allahu Akbar, masuknya maghrib. Pahala solat sunat dia semua gugur. Yang tadi dia amal tu, solat tu, bahkan doa-doa yang dia mohon munajat kepada Allah pada waktu tu gugur juga. Makna gugur, Allah tak terima. Itu dia fahami, ditakwilkan begitu juga. Sebagai ulama membawa kepada waktu-waktu yang lain. Maksudnya begini, pusingan 5 kali solat sehari semalam. Subuh, zuhur 2, kemudian maghrib, isyak 2, tengah dia wusta, asar. Sebab ulama berpegang, ini pendapat sebagai ulama, dengan ayat Quran, hafizu ala salawati was salatil wusta, jagalah semua solat kamu dan juga solat wusta. Mazhab Syafi'i, Hanafi kata solat asar. Sebab dalam mazhab Imam Sayyidina Ali, hafizu ala salawati was salatil asri. Wusta tu bagi Sayyidina Ali adalah dalam dia punya mazhab Quran, solat asar. Jaga semua solat dan juga solat pertengahan, iaitu solat asar. Jadi maksudnya di sini, barang siapa yang dah solat subuh, patut dia amal. Dia solat zuhur, dia amal. Kemudian pula semalam dia amal solat maghrib sampai solat isyak, solat isyak sampai ke subuh. Ada amalan yang dia buat. Menjelang solat asar, dia meninggalkannya waktu untuk menunaikan solat asar, gugur semua amalan dalam solat tu. Yang dikhilafkan oleh ulama, adakah amalan seluruh daripadanya, maknanya sebelum-sebelum tu gugur juga? Sebagai ulama kata terkait pada waktu hari itu saja, pusingan waktu tu, sehari semalam iaitu. Sebagai ulama kata, kalau difahami secara umum makna hadis ini seluruh amal, tapi amal yang mana wallahu a'lam, atau Allah Subhanahu wa taala. Jadi difahami sebagai ulama, yaknilah salatul wusta adalah solat yang mana mengkaitkan semua daripada solat-solat 4 waktu yang lain. Sebagian ulama menyatakan bahawasanya bila dia meninggalkan solat asar, faqad habita amaluhu, kembali kepada as-salah. Apa maksudnya? Solat subuh dia Allah tolak, batal.
Dia dah solat dah subuh tu, batal. Zuhur batal. Semalam tu dia solat maghrib, bermulanya waktu maghrib, lepas tu isyak, lepas tu subuh, lepas tu zuhur. Dia dah solat tu semua. Masuk asar dia tak mau solat, gugur daripada maghrib, isyak, zuhur. Sehingga kata ulama, beginilah lebih mudah. Barang siapa meninggalkan solat fardu asar, solat pertengahan, maka Allah Subhanahu Wa Taala membatalkan pahala 4 waktu solat dia tu. Seperti mana kaedah qawaid, seseorang itu diperintah oleh Allah solat 5 kali. Dia buat sekali je, maka adakah solat sekali tu Allah terima? Tak terima. Satu hari tu kena solat 5 kali, dia buat 3 kali je, maka adakah sah? Maka jawapannya 3 kali. Bila tak lengkap lagi 2 kali, maknanya adalah hari itu dia ibarat macam tak solat, sebab gugur, mana tidak diterima. Ada tisu tak? Dan nak ambil kuliah baru tanya. Kalau tak ada, saya nak pakai kain hijau tu, cantik juga. Ada. Bagilah semua. Penat tu. Jadi dikaitkan dengan hadis Rasul, dikaitkan dengan fatwa ulama-ulama. Contoh solat 5 kali, dia solat 3 kali. Jadi dia dah termasuk orang yang solat tak hari itu? Jawapannya tidak. Itu pasal ajaran-ajaran yang mengatakan solat 3 kali je. Ada yang kata 2 kali je. Dia tak solat 5 kali. Itu Ismail Kasim tu dulu tu dia solat 3 kali je. Dia sendiri beritahu. Dia kata dalam Quran 3 kali. Mana adanya 5 kali? Kita kata dalam hadis. Hadis bukan kuat pun, yang kuat Quran. Dia cakap tu betul. Tetapi Rasulullah yang menafsirkan tentang 5 kali itu dengan lidahnya jadi sabdaan. Lalu tetap ada 5. Dalam Quran sebenarnya ada 5 waktu tu Allah dah sebut. Tapi kaedah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bukan dengan kaedah khusus, tapi mengumumkan kaedah agar kita lebih faham secara umum. Kawan kaedah tafsir begitu. Ada ayat Quran yang memerlukan pengkhususan untuk memahaminya. Itu bukan tempat kita, itu ulama tafsir, kita tak boleh. Tapi ada kaedah kita orang awam boleh memahaminya sebab ayat tu umum, mudah faham. Wa aqimus solat, dirikan solat. Wa atuz zakat, tunaikan zakat. Kan umum, senang sangat. Lalu kaedahnya di sini, yakni apabila seseorang itu dah solat, tak boleh kata dia dah solat melainkan tengok dia solat asar ke tidak hari itu. Contoh, subuh dah solat, zuhur dah solat, maghrib dah solat, isyak dah solat. Baik, tengok solatul wusta dia, asar tadi dia solat ke tidak? Dia tak solat. Makna 4 waktu solat hari itu fahabita amaluhu. Maknanya gugur semua amalan solat dia. Dia fahami begitu. Lalu oleh kerana itulah hadis dalam Sahih Bukhari itu tidak difahami secara zahir, melainkan mesti ditakwil. Mesti ditakwil makna hadis tadi, sehingga kita menemui jawapan. Hakikatnya adalah ada amal yang gugur tapi kita tidak tahu seluruh ataupun sebahagian kecil. Wallahu a'lam. Boleh dikatakan gugur amalnya, amaluhu, yang terkait dengan solat. Sebab Nabi kata tinggal solat asar, gugur akan amal-amalnya. Maknanya terkait balik dengan solat. Mana gugurlah amal dalam solatnya itu. Dikaitkan dengan takwilan. Ini bukannya satu syarah hadis secara umum, tapi hadis ini kata Imam Ibn Hajar Asqalani difahami secara takwilan. Seperti mana contoh yang pernah saya sebut, contoh tentang takwil dalam hadis. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi pernah menjamakkan solat ketika mana tanpa musafir. Okey, zahir hadis ini adalah kita tak musafir,
lalu kita nak tangguhkan solat zuhur sampai habis waktu masuk asar. Lepas tu kita solat asar, solatnya zuhur, jamak takhir. Ataupun mungkin kita nak tidur lah, nanti asar tak payah bangun sebab nak asar dulu. Maknanya dengan cara takdim, bukan jamak, dia takdim. Dia solat zuhur 4 rakaat, lepas tu dia solat asar 4 rakaat, lepas tu dia tidur sebab dia tak mau bangun, tunggu maghrib baru dia bangun. Boleh difahami lah. Lalu jamak juga. Lalu orang pun faham, seperti mana hari raya dia pergilah mall, diskon sana, diskon sini, tengok sana, tengok sini, nak beli. Lepas tu tengok anak kata, mak, waktu nak habis. Tak apa sayang, kita jamakkan solat kita di sini. Itu apa maksudnya? Tak apa, tinggal solat zuhur, nanti kita solatnya asar, lepas tu kita pun jamakkan dengan zuhur, jamak takhir. Sebab apa? Disebabkan Rasulullah pernah melakukannya. Dia fahami begitu. Kalau dia bermusafir, ada khilaf ulama lagi, tidak ada masalah dia nak menjamakkan solat kalau sekiranya lebih 80 batu, 70, 60. Bahkan ada ulama menyatakan 40 batu pun dah boleh. Itu khilaf, tidak ada masalah. Semua fatwa kita boleh ikut, tak ada masalah. Hanya yang masalahnya memahami hadis itu secara zahir tanpa menakwilkan. Kata Imam An-Nawawi, hadis ini perlu ditakwilkan. Apa maksudnya? Takwilannya ada dua. Yang pertama, kalau sekiranya jatuh darurah dan uzur dan dikiaskan kat hadis Rasulullah, maka diperbolehkan. Seperti mana kias, Nabi mengizinkan bagi wanita yang istiadah untuk jamak solat. Istiadah adalah sakit. Lalu dalam mazhab Syafi'i pun berfatwa, orang yang sakit berat boleh menjamakkan solat dia. Sakit berat, sakit sungguh dah, orang lumpuh, orang sakit betul, dia boleh menjamakkan solat dia. Dalam mazhab Syafi'i pun juga boleh. Bahkan ada juga guru yang saya kenal waktu sebelum dia meninggal, dia jamak solat dia. Tapi jangan jamak qasar, jamak je 4-4, jangan qasar. Sebab qasar itu hanya ketika musafir. Lalu Imam An-Nawawi berfatwa, hadis ini mesti ditakwilkan, jangan difahami secara zahir. Kalau secara zahir jadi macam mazhab Syiah. Syiah menjamakkan solat, dia tak solat pada waktu tu dengan cara pada waktu, tapi dia menjamakkan seluruh solat. Masuk zuhur, dia solat zuhur, dia bukan saja jamak qasar lagi. Dia tak musafir pun. Kita pernah tanya, kenapa kamu jamak qasar? Sebab kami beranggap bahawa sini kami di atas dunia dalam keadaan musafir, tak ada mungkin. Habis rumah besar-besar cantik-cantik, itu bukan rumah lah, itu tempat persinggahan. Kepala otak hang itu. Jamak qasar Syekh. Kita ada sunnah mana boleh jamak qasar? Jamak saja adalah hukumnya. Jamak qasar ketika musafir, nak qasar pun musafir. Lalu takwilannya bagaimana? Dengan syarah hadis. Lalu kata Imam An-Nawawi, kami bernakwilkan hari ini dengan maksud sebab sesuatu. Sebabnya apa? Hujan yang sangat lebat yang mengkhawatirkan banjir. Contoh hujan tu daripada semalam kuat, lebat, air dah mula naik. Lepas tu pula kita sempat datang surau. Lepas tu kita bincang, kita kalau balik tak tahu asar ni macam mana ke. Tak apa, kita semua setuju, kita solat zuhur 4 rakaat, lepas tu asar terus. Jamakkannya. Dalam mazhab Syafi'i, Hanbali sah, Hanafi tidak boleh, Maliki juga tak boleh. Jadi maksudnya apa? Ini ditakwilkan dengan sebab hujan dan banjir tadi. Jadi kalau tidak ada sebab, janganlah menjamakkannya kecuali sebab yang lain. Contoh sakit yang berat, wanita yang istiadah, berjamaklah solat dia. Yang cerita musafir, itu memanglah boleh. Ini cerita tak musafir, bukan jarak musafir. Ini dalam keadaan muqim. Itu hadis sahih, sahihnya Muslim. Lalu hadis ini dengan makna menakwilkannya dengan bersebab
Lalu kalau tak ada sebab, boleh tak kita jamak solat kita? Janganlah. Sebab kat parlimen orang kadang-kadang nak bincang negara ni penting. Kita mesyuaratkan parlimen pun penting. Sampai peringkat kita belum solat zuhur, tak apa, Islam itu mudah, kita jamak saja. Kita teruskan sebab urusan negara lebih penting ni. Ini urusan agama, Allah bagi kemudahan. Lalu tinggal solat zuhur. Duk bincang. Ini bagi orang yang tak musafir lah. Duk bincang sampai masuk asar. Ujung sekali sebelum nak habis asar baru nak sembahyang jamak. Dulu pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz pun pernah berlaku juga dalam Sahih Bukhari. Pernah berlaku pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Dia akan menguruskan negara. Dia khalifah. Tapi ada kalanya orang datang, dia nak solat, orang datang. Dia nak solat, orang datang. Sehingga orang tegur, "Ya Umar, jangan mentakhirkan solat." Lalu tu yang cerita tentang yang adanya takhir solat, yang ini melewatkan solat. Sebab Rasulullah kata akan datang, dikhawatirkan nanti ada pemimpin-pemimpin yang mentakhirkan solat. Lalu Umar bin Abdul Aziz hanya buat sekali je seumur hidup dia. Dia tak buat setiap hari. Pemimpin kita mungkin setiap hari takhir je. Lalu apa maksudnya di sini? Yakni adanya diizinkan mentakhirkan solat, cuma dikhawatirkan nanti dia takbir dah habis waktu solat. Tu jangan. Tu yang Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang lain, hadis sahih. Apabila kamu mampu di antara kamu, jangan sampai dia meninggalkan solat ketika sebelum naik matahari dan sebelum terbenam matahari. Jaga sungguh-sungguh, kata Rasul. Dua ni, solat subuh dan solat asar. Solat sebelum naik matahari subuh, solat sebelum terbenam matahari asar. Nabi kata dengan kemampuan kamu, kekuatan kamu, jangan sampai meninggalkannya. Nabi sebut demikian kerana solat subuh ini waktunya gelap. Nak bangun, kita tidur pukul 4 pagi semalam, nak bangun tu susah, ngantuk sangat. Lalu dia terfikir, tidur je lah, nanti aku bangun aku qada lah. Lalu Rasulullah kata jangan sampai begitu. Begitu juga tentang waktu asar, makna menunjukkan kesibukan duniawi. Cerita Umar bin Abdul Aziz pun dia sibuk dengan urusan orang. Sekali itu je lah. Jangan sampai kesibukan duniawi kamu, sibuk itu, sibuk ini, sehingga kamu tidak melakukan solat sebelum terbenam matahari. Mana solat asar. Mana Rasulullah perintah para sahabat jaga. Kenapa? Kaedahnya begitu. Kaedahnya begini. Bila seseorang istiqamah, biasa jaga solat subuh, biasa jaga solat asar, mana solat zuhurnya, solat maghribnya, solat isyak, mudah dia jaga. Kaedah, kawaid. Lalu bila seseorang juga menjaga solat asarnya, insya-Allah solat subuhnya, solat zuhurnya, solat maghribnya, solat isyak, dia akan jaga. Disebabkan solat asar dia dah jaga. Itu juga terkait dengan hadis tadi. Jadi itulah kaedah dengan cara kita memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga terjawab. Walaupun dah terjawab, orang yang bertanya tak ada di sini. Gitu. Nanti tuan-tuan dah sampaikan kat dia, duduk kat sini juga, bagi air juga. Jelaskan Abang Azmi ke gitu. Jangan pusing sudah lah. Jangan pusing sudah. Kena ingatlah yang saya sebut tu. Lagi pusing, fahabita amaluhu, tak gugur. Okey, beres boh, begitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.